Assalamualaikum guys. Hari ni aku kat rumah. Aku tak turun sebab korang tengok Oh, ini kalau aku atas air silap mendapat lah aku hari ni. Itulah aku dekat rumah lah. Okey, hari ni sebenarnya aku ada request daripada seorang komenter ataupun yang dia komen dalam aku punya video lah. So dia minta aku tunjukkan setting-setting aku kayak yang lama kayak lama aku. Okey, kita selami lepas ni guys, jom. Okey, firstly ini adalah kayak T-Cam T-Cam Ambition. First kayak dalam video ni, kayak bujang hanyir. Okey. Kayak ni aku beli dulu lama dah. Aku beli second hand, tapi masa second hand tu pun masih baru sebab member aku beli, dia tak pakai dan dia tolak sebab dia lah. Aku beli, okay, aku dapat tu like new lah. Masa tu kayak ni dalam 1,700. Dia dapat seat, pedal tangan dengan road holder. Okey, jadi dia memang tak ada kaki lah, fin ke propel ke memang tak ada. Okey, yang tanya aku pasal transducer, macam mana aku set up masa dekat kayak ni Okey, first kali aku nak cerita, kayak ni memang tak ada tapak transducer. Lepas tu dia sebenarnya sesuai untuk sungai je. Cuma aku bawa laut. Cuma aku tengok juga cuaca boleh ke tak. Kalau tak boleh tu aku tak turun. Lubang ni dia ada bekas dia lah. Tapi bateri aku bubuh dalam ni kan. Bateri aku bubuh dalam ni, wire dia akan masuk dalam. Aku buat kotak. Lepas tu aku bubuh bateri. Itu aku akan tunjuk lepas ni. Lepas tu belakang ni transducer aku bubuh lubang ni. Macam mana aku bubuh? Okey, aku tunjuk kejap lagi. Aku nak bagi tahu je kat mana aku bubuh benda-benda ni dulu. Okey, transducer, bateri depan dekat sana. Lepas tu situ. Ni hitam kecil ni. Aku punya tapak ni sebenarnya lain. Ni aku dah tukar, aku bawa ke kayak biru ni. Okey, tapak ni aku bubuh aku punya Garmin lah. Dia punya TV dia. Lepas tu dalam ni wire tu akan berselirat penuh. Sebab wire transducer ni panjang. Siapa yang pakai sonar dia tahu lah, wire tu memang panjang. Sebab kalau boat dia nak panjang, dia nak tarik ke depan ke belakang ke ikut suka hati. Tapi aku bubuh dalam ni dan bergulung. Okey, apa yang kau nampak sini? Okey, ni lubang dua ni wire keluar. Ini power, dan ni lubang untuk wire transducer keluar. Dua-dua keluar. Aku buat lubang ni guna drill lah, drill kecil tu. Lepas tu dia akan keluar masuk ke Garmin aku kat sini. Macam mana aku buat tu, aku drill, lepas tu aku silikon je lubang ni. Senang je. Cuma sayang lah kayak kalau siapa yang rasa dia market value dia akan kurang sikit lah. Okey, yang tadi transducer kat sini, wire dia aku akan masuk kat sini. Buat lubang ni. Lepas tu aku silikon dalam dan luar. Maksudnya dia akan pegang luar dalam. Jadi dia takkan tertarik keluar senang dan takkan termasuk ke dalam senang. Sebab luar dalam ada silikon. Okey. Okey guys. Okey, ini tombol ni sebenarnya dekat kayak hijau aku. Jadi ini merupakan aku punya Garmin. Okey, sebenarnya guys, ini tapak ni sebenarnya dekat kayak hijau aku. Dekat tengah-tengah tadi tu. Okey, so ini tapak tu Garmin. Aku buka jap. Okey. Inilah tapak tu.
Yang ni sebenarnya aku punya rod holder, okey. Tapi dah dimodified kan, aku memang cincai. Kalau korang tengok, korang faham lah. Benda ni dibakar, dipanaskan dan dibengkokkan rod holder ni. Lepas tu dipotong mengikut tapak gamin ni. Lepas tu screw in je dekat tapak yang gamin memang daripada gamin. Lepas tu gamin dia ni cuma aku bubuh dalam Tupperware. Okay. Sebab kalau aku bergerak, itulah gamin aku duduk dalam sorok. Sebab kalau aku bergerak ke apa, aku boleh tutup, air tak kena. Jadi tak adalah skrin aku silau sangat ke apa. Jadi ini asalnya memang dekat sana, dekat tengah-tengah tu dekat sini. Yang ni sebenarnya tapak dekat kayak biru, tapi aku tukar sebab aku pakai kayak ni untuk main laut. So aku biar dekat sini kayak ni, dan dialah yang akan menggunakan. Sebab yang tu kayak hijau aku akan main untuk sungai. Lepas tu ya, tak perlu pun gamin untuk aku tengok bawah apa ada jeram, tak perlu lah. Lepas tu yang ni lagi satu aku nak tunjuk. Okay guys, yang pasal aku cakap pasal bateri tu, ni bateri aku. Ada air dalam hujan, aku tak tutup malam tadi. Okay, Tupperware waterproof. Dia ada seal getah. Dia DIY je. Bateri aku, wire aku silikon luar dalam. Okay, luar dalam aku silikon, wire masuk dalam. Sama je sistem kayak ni dengan kayak hijau aku. Bateri aku bawa dalam, wire tu dia akan lalu dekat dalam body. Lepas tu dia keluar dekat tepi ni ini ikut pandai kau nak buat macam mana, atas kreativiti kau. Lepas tu dia dah keluar sini. Ni aku punya transducer. Pasal aku cakap tadi, ini adalah pipe PVC yang ada thread. Okay, pipe PVC yang ada thread, dan transducernya duduk dekat bawah. Nampak tu, tu transducer. Jadi aku tak boleh seret kayak ni tanpa aku angkat depan ataupun belakang. Aku memang tak boleh seret kayak ni, sebab kalau tak kena transducer, kau kan dah calar dah. Aku pun tak ada masalah pun benda tu, sebab bukanlah aku hentak dia, aku hanya letak sahaja. Kalau seret sikit-sikit tu bagi aku tak ada masalah lah, sebab tak ada isu lagi. Aku pakai alhamdulillah. Okay, transducer aku, ni thread dia. Dia ada pipe sebatang panjang. Dia akan sambung dengan tapak transducer ni. Kalau korang tengok betul, dia ada nampak ada stainless steel plate. Aku buat ikut bentuk. Lepas tu atas dia ada thread, dan thread tu masuk dengan pipe panjang tu. Tapi pipe panjang tu atas dia besar. Dia ada 4 segi tu besar. Dia akan lock dekat situ. Dia tak boleh lungsur ke bawah dah ni. Kalau aku buka thread ni ke atas, baru dia akan keluar penutup dia atas ni, nut dia. Lepas tu yang bawah akan jatuh ke bawah, sebab aku boleh buka. Sekarang ni benda ni ketat. Aku pun tak boleh nak buka, sebab kalau aku paksa mungkin thread tu akan pecah, atau aku kena buat lagi sekali. Jadi banyak kerja. Aku minta maaf lah, aku tak dapat tunjuk yang tu. Sebab bila lekat sini cantik, biar lah. Lepas tu wire kau nak masuk dalam body boleh, kau nak terus ke transducer kau punya gamin boleh. Lepas tu bateri pun, sebab aku prefer aku tebuk lubang dengan kayak aku ni. Dia ada adapter untuk body. Banyak DIY banyak. Lepas tu apa lagi aku nak bagi tahu pasal kayak ni. Apa lagi kau nak tahu? Aku pun tak tahu nak bagi tahu apa. Sebab kayak ni sebenarnya kayak basic yang korang boleh jumpa kat mana-mana. Cuma keselesaan untuk main laut tu amatlah kurang. Sebab bila aku pakai kayak biru ni, perbezaan maksudnya kau punya kontrol apa semua tu beza sangat. Jadi kelebihan dekat kayak biru untuk main laut, dia ni memang lebih untuk sungai. Tapak ni aku biar sini sebab untuk rod holder. Jadi dia akan permanent kat sini lah.
Kayak ni aku akan bagi dia task untuk main sungai dan jeram. Okay, ini kayak lama aku. Dan okay, untuk review kayak baru aku dah pakai beberapa kali dan alhamdulillah tak ada masalah. Okay, dia pakai fin model M12, Gomo M12. Aku buat review ni pun tak ada apa-apa pun. Cuma yelah aku tak dapat turun hari ni, jadi aku buatlah review kayak aku yang baru ni dan yang lama. Okay, yang lama korang dah kenal dan ini kayak baru aku. Dia bukan baru, dia second hand. M12 daripada Gomo. Kayak ni sebenarnya daripada Fitz Angler. Kayak ni aku tak pastilah berapa lama dia pakai, tapi yang aku tahu kayak ni dah masuk TV. Okey, yang korang tengok gambar tadi tu, itulah dah masuk TV. Gambar korang tengok tadi. Okey, firstly impression aku aku suka sangat kayak ni sebab, dan aku pilih lah kenapa. Okey, hal depan tajam. Fin bukan sebab utama aku ambil kayak ni sebenarnya lah, tapi aku niat nak test lah fin macam mana. Sayang kayak ni tak boleh reverse lah fin dia, tapi aku cakap serius, laju gila. Siapa yang minat kelajuan tu boleh ajak aku berlumba. On, set time, jalan. Okey, lepas tu impression aku yang lain. Okey, kayak ni aku minta maaf lah, aku cakap dia tak ada railing Dia tak ada railing. So apa-apa hal kau nak buat, kau kena modify lah. Macam aku sebenarnya aku nak tambah tapak kamera sebenarnya, tapi buat masa ni belum lagi. Kat situ ada kerugian lah bila tak ada railing ni. Railing ni maksudnya kau boleh bubuh kamera. Macam kalau kau tengok idola-idola korang, Sam Look, dia ada railing untuk letak kamera. Alah, apa-apa holder tepi je. Tapi kayak ni model ni tak ada. Kau kena modify lah. Atas creativity juga. Lepas tu aku ambil kayak ni sebab lagi, yes, rada dia dah modified macam pengayuh kabel. Memang power lah. Cornering pun memang padu gila cakap kau. Aku try cornering apa semua memang tajam, tak ada isu. Laju gila kayak ni sebab fin dia dah besar kan. Aku tak nak cakap lah dia punya rekod, tapi laju. Kayak ni aku ambil dengan Fitz Angler pun dia macam sayang, tapi lah macam mana dia nak lepaskan. Jadi aku ambil lah. Alhamdulillah. Orang yang menyambung dia pun nama sama, Hafiz. Aku bujangannya. Ni dalam dia. Aku tak tahu lah kenapa. Aku rasa sepatutnya better benda ni ditukar pada plastik keras dan susah nak buka. Aku risau sebenarnya tengok dia punya ni. Walaupun tak ada isu sebenarnya, tapi aku tak suka. Akulah. Sebab aku suka yang solid dan ada lock. Macam ni dia tarik je. Bila kau hempas ke apa, dia macam ada udara yang nak keluar. So itu aku tak suka sangat lah design benda ni. Tapi okay, dalam kau boleh simpan rod panjang terus ke belakang. Dalam 8 kaki, lepas lagi 9 kaki aku rasa boleh lagi. Aku dah buat. Aku simpan rod sebelum balik launch. Kalau ombak besar aku simpan dalam. Ni tempat rada macam biasa lah. Kau masuk, lepas tu kau lock kan. Lock dia kau lock lah dua-dua tu. Scupper hole belakang dia pun cockpit dia besar, kau boleh letak barang banyak, banji. Lepas tu ni kau nak ikat kau punya seat, ikan kau ke. Ni dia punya controller. Memang padu. Aku pakai memang laju gila lah. Yes, daripada bot ya. Gomo Evo ni bukan. Okay,
Itu je review daripada aku untuk kayak baru aku ni. Macam korang tengok aku pakai pun macam biasa je. Tak ada, aku fin. Aku memang sebenarnya aku tak biasa lagi. Tapi yalah, nak cakap macam mana, aku pakai fin ni pun sebab aku nak test. Tapi dia bagi aku sebenarnya lagi laju daripada Propel. Mungkin sebab aku dah upgrade. Bukan aku upgrade, Fit dah upgrade dia punya fin tu jadi lebih besar. Mungkin turbo lah apa, aku pun tak tahu kan. Tapi itulah, aku pakai lah, alhamdulillah okey. Tak ada isu kayak ni. Aku suka dia bila kita dah ombak, kita nak launch ombak besar, kau launch je, memang tak payah takut, confident. Dia tembus ombak, bukan dia panjat Kalau kepala lepeh macam kayak lama aku ni. Okey, kalau korang tengok, dia ada lepeh sini. Dia tembus juga, tapi dia akan naik dulu. Dia akan panjat sikit ombak. Bahaya kalau ombak tu besar sangat. Jadi kau akan terus naik kan. Kalau korang tengok kayak biru ni, hal dia memang tajam. Aku memang minat hal macam tu. Sebab untuk laut, bila ombak tu just tembus, dia akan tembus, tak panjat. Air akan masuk sikit lah, itu normal. Dia masuk sikit, dia akan keluar. Dia akan flush kat bawah. Kalau lubang tu dia bocor, kau takkan ternaik dan terbalik. Sebab aku ada pernah pengalaman aku terbalik 180 panjat ombak dan terbalik ke belakang. Kes hal tu kena hati-hati lah. Sebab dulu kayak aku mula-mula dulu warna orange, feel free orange. Aku tak pasti, aku bukan nak burukkan feel free tapi kayak tu memang sebenarnya dicipta untuk tasik, untuk rekreasi, bukan memancing. Tapi aku bawa dan aku dah ombak dan terbalik. Tu salah aku lah sebenarnya. Jadi siapa yang nak beli kayak tu, fikir-fikir, study sikit. Sebab kayak ni complicated juga sebenarnya kalau nak pilih ni. Sebab kita ikut diri kita. Lepas tu korang jangan buas atas kayak. Buas tu yang banyak kes terbalik. Okay, buat masa ni sampai sini dulu guys. Untuk setup lain, pancing aku tak berani nak sentuh. Sebab lain orang, lain selera, lain karakter. Korang fikir-fikirkan lah pasal poket korang. Poket, lepas tu handling, safety, skill, apa-apa semua sebelum turun ke laut ataupun sungai untuk main kayak. Sebab kalau boleh tak nak ada isu tentang kayak collapse, ada problem, lepas tu besar isunya, aku tak nak lah. Sebab benda ni kita hanya hobi. Tak confident jangan turun. Bila ada kawan confident baru turun. Sebab kalau aku kadang-kadang aku turun seorang bila aku confident. Aku kalau tak confident, aku takkan turun. Macam hari ni sebenarnya air okey, tapi bila tengok atas nampak awan, tengok dah clear dah, ada cloud. Aku tak ada confident, aku tak turun lah. Aku buat review kayak lah. Macam kayak aku ni, alhamdulillah. Terima kasih Fitz Angler sebab jual kayak ni kat aku. Aku ambil sebab aku tengok spek dia, depan belakang tajam. Lepas tu aku minat lah. Aku minat bukan sebab semua, tapi ada certain part aku tak berapa minat. Tapi buat masa ni alhamdulillah lah. Harga dia memang reasonable lah. Korang kalau beli yang baru pun aku rasa tak sakit hati lah. Kalau untuk spek macam ni, berpuas hati lah. Cukup untuk main laut. Tapi kalau kau nak upgrade lain tu, itu masing-masing punya ciri-ciri lah. Macam aku suka tajam depan belakang. Lepas tu bagi aku kayak ni okey je, balance je. Ya, sebab balancing ni atas individu, dia bukan atas kayak. Tapi atas kayak dia ada faktor lain, balancing. Tapi individu ni yang control kayak. So isu terbalik ni apa semua kau kena tengok individu dulu, baru tengok kayak. Okey, kau punya kayak lebar, ya betul,
lebar apa semua. Tapi kalau kau puas atas kayak, berkemungkinan besar kau akan terbalik juga. Tu je cerita dia. Kalau kau okey atas kayak hijau aku cukup, alhamdulillah. Kayak ni aku belum pernah terbalik dan aku tak nak minta aku terbalik. Aku nak bagi tahu je lah, just information. Kayak ni aku belum terbalik. Aku hanya terbalik sebab kayak oren yang memang bukan untuk memancing. Itu kayak rekreasi dulu lah. Tapi aku buat untuk mancing dan aku panjat ombak dan terbalik. Itu mistake aku sendiri yang memang aku tak nafikan. So lepas ni nak beli kayak, kau fikir apa kegunaan, tengok poket. Lepas tu kalau boleh study, insyaAllah kayak fishing Pahang akan buat lesen lepas PKP ni lah. Sebab buat masa ni memang tak dibenarkan lagi. Lepas tu akan buat lesen kayak untuk setawan lagi. Maksudnya dia banyak lah dalam tu, nanti korang kena tengok lah. Ataupun korang tengok video Luke dengan Sam masa buat lesen setawan. Masa tu aku pun ada basic untuk main kayak. Jadi kau ada safety briefing, semua tu memang ada. Apa yang kau patut tahu tentang kayak, kontrol kayak, hand pedal. Lepas tu kau punya, kalau terbalik macam mana, apa kau nak buat, kau nak terbalikkan balik, tu semua ada dalam schedule. Jadi kau kena masuk ambil lesen sebaiknya yang baru sebab aku tak nak ada isu lepas tu akan efek kayak. Takut apa, kerajaan minta lesen, apa kau nak cakap, kau tak ada lesen. Lepas tu basic tak ada, lepas tu accident. Bila accident jadi isu, takut diungkit dan akan mewajibkan semua kayakers ada lesen. Macam luar negara, kebanyakan negara luar banyak yang kena ada lesen, tapi kita tak perlu lagi. Jadi kita jaga yang tu aspek keselamatan. Tolong life jacket itu paling penting, nombor 1. Tak ada life jacket jangan turun. Okey, bab lain tu aku tak nak berseloteh banyak. Jadi sampai sini dulu untuk kayak review aku. Okay, kita jumpa next time guys. Okay, stay tune. Jangan lupa like, share, subscribe channel aku. Okay, Assalamualaikum.